Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahak. Ini agenda awani susulan daripada pengumuman Perdana Menteri pada siang tadi berkaitan beberapa langkah yang sedang diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani kos sara hidup rakyat, dan yang terkini apabila kerajaan menangguhkan kenaikan tarif elektrik untuk dikenakan kepada rakyat, tetapi subsidi yang diberikan juga kepada syarikat besar dan juga konglomerat akan ditarik semula, tetapi ia berfasa dan butirannya akan diumumkan oleh menteri yang berkenaan. Itu yang terkini berkaitan bagaimana kerajaan melihat isu kos sara hidup, dan juga ini merupakan kali ketiga ataupun kali kedua Majlis NACOL yang dipengusikan oleh Perdana Menteri sendiri, yang dianggotai oleh hampir kesemua menteri yang terlibat. Portfolio yang berkaitan dengan kos sara hidup hadir, dan pastinya perinciannya akan diumumkan ikut portfolio kementerian masing-masing. Jadi ini bukan perkara baru. Sejak hari pertama Perdana Menteri masuk ke pejabat, beliau menegaskan antara tumpuan ataupun tujuan beliau adalah untuk menolong rakyat, mengurangkan kos sara hidup, menambah pendapatan, dan juga untuk memastikan segala pelaksanaan dan juga isu berkaitan dengan polisi dan juga dasar ia dilaksanakan dengan komited, dengan berkesan, dan dirasai akhirnya oleh rakyat keseluruhan. Jadi Profesor Emeritus Datuk Dr. Bojaya Bardai di talian dalam Google Meet pada malam ini, Profesor Ekonomi di Uniraza. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Saya Prof, baik. ya, mungkin Prof nak respon berkaitan dengan pengumuman terkini Perdana Menteri berkaitan dengan penangguhan kenaikan tarif elektrik, dan saya rasa ini bukan perkara baru. Pada pentadbiran yang lalu juga, dua Perdana Menteri yang lalu, pentadbiran mereka sudah pun membuat kenyataan juga menangguhkan pelaksanaan kenaikan harga ataupun tarif elektrik, dan untuk Perdana Menteri ke-10 disambung lagi, cuma ada penambahan dari sudut subsidi bersasar itu. Pandangan Prof. Okey, terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya keputusan itu bernilai 30 bilion. Mana Hmm. kerajaan terpaksa bayar 30 bilion dalam bentuk subsidi. Dan penangguhan ini adalah baik dari segi kesan keseluruhan, kerana tarif elektrik merupakan kemudahan elektrik merupakan kemudahan yang sangat penting kepada semua warga, bukan saja isi rumah tetapi perniagaan, syarikat dan konglomerat. Jadi apabila dia ditangguhkan, dia akan memastikan bahawa kos pengeluaran syarikat tidak bertambah dan kos sara hidup isi rumah juga tidak meningkat. Cuma mana ini tidak boleh menjadi satu polisi jangka panjang. So dia memerlukan satu polisi yang lain untuk menangani keadaan ini dalam jangka panjang. Ya, untuk melihat secara mikro tentang subsidi bersasar ini, nampaknya dimulakan dengan isu tenaga ataupun tarif elektrik. Kerana kita tahu juga subsidi bersasar ia meliputi kos asas makanan, berkaitan dengan minyak masak, berkaitan dengan subsidi petrol, dan juga tarif air dan juga elektrik. Dan tarif elektrik antara subsidi yang terbesar juga yang Prof katakan tadi melibatkan kos 30 bilion. Jadi adakah ini merupakan satu langkah pertama untuk kita lihat ke mana arahnya model-model yang wajar dilaksanakan dalam konteks melaksanakan subsidi bersasar ini, Prof? Okey, kalau matlamat kita ialah untuk mengawal inflasi dan kos sara hidup keseluruhan, memanglah subsidi umum seperti ini diperlukan. Mana sebab tenaga elektrik dan juga petrol dan diesel merupakan keperluan asas. Jika dia naik sedikit saja, ada akan kesan Ganda. penggandaan Ya. ke atas semua barang. Jadi ini perlu dikawal. Ini yang kita sebut sebagai hijab kepada inflasi kita. Tapi adakah dia memberi kesan yang sebenar kepada pengguna-pengguna? Kepada banyak pengguna di kumpulan B40, mereka sudah mendapat subsidi elektrik. Jadi kepada mereka tidak banyak bermakna. Kumpulan M40 akan merupakan kumpulan yang banyak
mendapat faedah ini. Ya. Kumpulan T20 tidaklah begitu kisah tentang elektrik dan petrol dan diesel misalnya. Jadi secara keseluruhan kita sebenarnya perlu memisahkan di antara subsidi dan usaha untuk mengawal inflasi kerana itu merupakan dua strategi yang berbeza dan kita boleh mengawal inflasi tetapi kosnya lebih besar. Tapi kalau kita hanya nak menolong kumpulan yang memerlukan mungkin kita boleh kawal kos dia lebih baik. Prof, kan sukar sebenarnya dalam keadaan ekonomi yang tidak memberangsangkan dan juga fokus ataupun jangkaan World Bank dan juga IMF misalnya untuk 2023 termasuk Prof sendiri mengatakan akan berlakunya recession ataupun kemelesetan ekonomi dunia. Tetapi untuk mengangkat subsidi pada ketika ini dan kita tahu je Prof katakan tadi ia merupakan hijab kepada inflasi. Adakah dia punya garisannya begitu nipis? Jadi di mana pertimbangannya? Prof. Okey, nak mensasarkan subsidi dan kita jangan panggil dia usaha untuk mengurangkan kos hidup. Sebab mengurangkan kos hidup itu adalah dikaitkan uh, dengan persekitaran, mana seluruh persekitaran akan mengalami kesan. Jadi kalau kita minum air di kedai, di restoran pun sebenarnya ada kesan daripada kenaikan harga elektrik dan kenaikan harga petrol misalnya. Itu kos hari hidup. Tapi kalau kita nak menolong kumpulan yang memerlukan di 40, kita bagi subsidi hanya kumpulan yang memerlukan. Misalnya dia perlu membeli telur, membeli minyak, membeli ayam, membeli beras, gula. Subsidi yang akan diberikan bertumpu kepada kumpulan ini saja dan kumpulan yang lain tidak akan dapat subsidi. Jadi kesannya inflasi mungkin terus menaik, Ya. tetapi kumpulan B40 yang ini tidak merasa kesan inflasi itu. Ya, jadi dalam kita lihat fungsi NECOL dan juga pelaksanaan beberapa inisiatif mungkin dalam masa minggu mendatang ini akan diperincikan mengikut keperluan-keperluan untuk mengurangkan kos sara hidup. Adakah sepanjang 2 minggu, 3 minggu ini Prof berpuas hati cara Perdana Menteri ke-10 dan juga dari aspek pendekatan untuk mengurangkan kos sara hidup ini termasuk juga berkaitan dengan untuk memberikan subsidi bersasar ini, Prof? Okey, memberikan subsidi bersasar ini merupakan satu cabaran besar. Maknanya macam saya sebut petrol dan diesel. Sudah lebih 12 tahun kita cuba memberikan subsidi bersasar. Hanya orang yang memandu motosikal, yang memandu kereta bersisi rendah yang sepatutnya dapat subsidi. Tapi bagaimana nak melaksanakan itu satu cabaran besar. Tepat mengenal pasti setiap isi rumah di Malaysia dan kemudian memberikan mereka dalam bentuk kredit ke dalam e-wallet mereka ke misalnya untuk membolehkan mereka menggunakan semasa mengisi minyak. Jadi kalau itu boleh dilakukan, barulah mereka akan merasai subsidi dan orang lain tak perlu merasai subsidi. Cuma masih akan ada kesan sampingan kerana orang yang membuat penghantaran, orang yang terlibat dengan aktiviti menggunakan bahan ini akan menaikkan harga barang kerana tiba-tiba harga barang melonjak disebabkan oleh tiada lagi subsidi ke atas petrol dan diesel tadi misalnya. Begitu juga dengan ayam misalnya. Kita tahu bahawa ada banyak restoran-restoran yang besar yang sebenarnya membeli pada harga subsidi. Tapi bagaimana nak mencegah mereka dari mendapat subsidi? Kerana kita tidak mendiskriminasikan mereka semasa membeli. Dan kalau kita diskriminasikan pun seperti dalam kes minyak masak, ada cara untuk mereka melakukannya supaya mereka dapat membeli barang yang ada subsidi misalnya. Jadi ini memerlukan satu kaedah yang sangat tepat untuk berjaya. Ya, adakah
dengan komitmen yang jelas diberikan oleh Perdana Menteri ke-10 dan juga barisan kabinet beliau, dan nampaknya aktif sekali NACOL ini bersidang, dah masuk 2 kali dah. Mungkin selepas ini mungkin setiap minggu kot agaknya. Adakah sudah sampai masanya pasukan khas ini yang di bawah Sekretariat NACOL ini untuk memperincikan hal-hal koordinasi antara kementerian dan juga agensi supaya tidak silo satu, seperti mana yang Prof katakan tadi, maksudnya kalau mereka yang terlibat dengan minyak masak ini bukan hanya KPDN HEP ataupun Kementerian Kos Sara Hidup saja, kerana mereka menjaga di pertengahan ekosistem hinggalah di atas rak itu. Tetapi yang menjaga pokok, yang menjaga kilang, yang menjaga pengeluar adalah Kementerian Komoditi. Begitu juga untuk ayam juga. KPDN HEP akan menjaga di rak dan juga boleh melaksanakan kawalan harga mengikut keperluan jika kawalan harga itu tidak dapat dikekang, jadi akan ditentukan oleh pihak kerajaan. Tetapi di ladang itu dan juga untuk kos-kos output itu seperti baja, racun dan juga dedak ayam itu dikawal oleh kementerian lain. Jadi adakah pasukan tindakan khas yang mengkoordinasikan semua ini perlu diwujudkan segera, dan tidak hanya kita akan lihat mereka bermesyuarat dalam bentuk sekretariat ataupun dalam bentuk rusutia saja, Prof. Okey, terima kasih. Kalau kita ingat bagaimana kita menangani COVID-19 dengan berjaya, kita ada jawatan kuasa yang bertemu setiap hari sebenarnya, dan kemudian melaporkan setiap hari pada masa itu. Mungkin setiap hari itu tidak begitu praktikal, sekurang-kurangnya seminggu sekali jawatan kuasa yang diwakili oleh setiap kementerian yang terlibat dan dipimpin oleh seorang yang mempunyai karisma yang baik untuk membuat pengumuman setiap hari atau setiap minggu, dan kemudian ada usaha memantau, misalnya kalau dalam setiap malam pukul 8 malam berita ada satu ruang yang akan dikhususkan untuk melaporkan tentang usaha memerangi kos sara hidup ini. Jadi kalau begitu, kita akan dapati bahawa semua orang akan menumpukan perhatian kepada usaha ini dan akan lebih cepat kita mencapai matlamat ini, insya-Allah. Prof, kita masih lagi tercari-cari komitmen Perdana Menteri ke-10 dan juga barisan kerajaan ini. Kerana dengan hanya mungkin melakukan press conference setiap kali selepas mesyuarat NACOL ataupun mesyuarat kabinet itu, rakyat masih tidak rasalah bagaimana keterujaan kerajaan ataupun political will kerajaan untuk menangani kos sara hidup ini. Adakah sudah sampai masanya satu tindakan yang lebih proaktif lagi? Kalau Prof katakan tadi perlu diadakan pengumuman setiap minggu oleh satu tokoh yang berwibawa, yang benar-benar boleh command semua kementerian dan juga agensi ini, di mana kekurangan telur, di mana ada harga yang tinggi, bagaimana mereka yang mungkin terlibat dengan banjir untuk mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Mungkin dalam keadaan dunia digital hari ini boleh diwujudkan aplikasi digital melalui dashboard digital dan sebagainya, kita boleh akses dan sebagainya. Jadi adakah ini sebenarnya yang dimahukan oleh rakyat? Ya, saya rasa itu yang rakyat nak. Itu yang ditunggu-tunggu. Sekurang-kurangnya dia nak melihat bahawa setiap hari sepanjang masa ada jawatan kuasa kumpulan yang bekerja keras memantau harga, memastikan harga tidak dimanipulasikan dan sebagainya. Kerana kalau kita boleh mengawal misalnya aktiviti memanipulasi harga ini, banyak perkara boleh dilakukan. Contohnya apabila GST dilakukan di negara lain semua, apabila GST diperkenalkan harga menurun. Tapi di Malaysia tidak. Kerana kita mengamalkan sistem pasaran bebas benar-benar, di mana kita merasa kita tak boleh usik peniaga, dan pengguna di Malaysia tidak begitu aktif dalam cuba secara agresif mengawal harga begini. Satu lagi perkara, saya melihat bahawa kita perlu memberikan penerangan kepada isi rumah rakyat bahawa kita mungkin jangan terlalu mengharap,
kepada kerajaan untuk serta-merta mengubah keadaan. Kerana untuk menurunkan harga adalah satu usaha yang sangat susah Betul. untuk menurunkan harga. Dan untuk mengekalkan harga pun merupakan satu cabaran. Jadi mungkin kita perlu ada rancangan jangka pertengahan dan panjang. Kalau kita tidak boleh menurunkan harga, cara penyelesaian yang lebih baik ialah kita perlu menaikkan pendapatan. Jika pendapatan meningkat, walaupun harga meningkat, tetapi kalau pendapatan meningkat pada kadar yang lebih tinggi daripada peningkatan harga, kita semua akan mendapat faedah. Dan itu akan menyelesaikan masalah kita dalam menangani kos sara hidup. Jadi kita perlu ada rancangan itu juga yang perlu digariskan oleh kerajaan dalam masa kita sedang mana bergelut dengan cuba mengawal harga. Tapi usaha mengawal kartel ini perlu dilakukan secara serius, bukan saja oleh kumpulan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Dia perlu dilakukan oleh seluruh kementerian yang terlibat untuk memastikan dia berjaya. Ya, untuk kita boleh melihat kataupun kejayaan ataupun setiap polisi dan juga rangka kerja kerajaan, dasar kerajaan yang kita lihat hari ini dapat dirasai oleh rakyat. Adakah kita perlu berlapang dada juga untuk melihat model-model dari negara-negara yang tertentu dan disesuaikan mengikut nilai dan budaya negara kita dan ekosistem perniagaan di negara kita, Prof? Ya, pastinya kita boleh melihat contoh bagaimana di negara-negara lain usaha dilakukan untuk membantu kumpulan yang memerlukan, misalnya dengan memberikan stem makanan, dengan memberikan bantuan kehilangan kerja, dengan memberi bantuan kesihatan, rawatan kesihatan, pelajaran. Semua ini akan secara keseluruhan mengurangkan tekanan hidup. Dan yang paling penting kita juga perlu meningkatkan usaha untuk setiap isi rumah lebih menghayati kepentingan bersyukur. Kerana saya tengok bagaimana di negeri-negeri pantai timur mereka lebih tenteram dan lebih selesa hidup mereka berbanding dengan kumpulan di pantai barat. Kerana saya rasa mereka lebih bersyukur kerana mereka merasa cukup dengan apa yang mereka ada. Ya, Prof, ini antara polemik pakar ekonomi juga berkaitan bagaimana kita melihat subsidi bersasar. Tadi kita dah berborak panjang lebar berkaitan dengan siapa yang sepatutnya menerima subsidi ini. Tetapi kita tahu juga data-data berkaitan dengan subsidi secara berdasarkan pendapatan isi rumah itu agak bersifat makro sifatnya. Tetapi kalau kita deep lagi ataupun lihat perinciannya, kita tidak ada data mikro. Data mikro inilah menyebabkan kita gagal ataupun sukar untuk melaksanakan subsidi bersasar. Pandangan Prof? Betul. Saya rasa itulah paling penting yang kita perlu lakukan. Kita perlu segera mengumpulkan data mikro, dan mengumpulkan data mikro ini tidaklah begitu susah. Kita ada MySejahtera yang mempunyai rekod untuk setiap warga di Malaysia, dan itu boleh menjadi asas, dan kita boleh bina data daripada akaun MySejahtera dengan melihat berapa pendapatan, berapa perbelanjaan, apa perbelanjaannya, di mana dia duduk, apa jenis makanan yang dia makan, dan semua ini akan memberikan banyak perbezaan. Kerana misalnya kita lihat mengapa mana kita semua heboh apabila harga telur tiba-tiba meningkat, kerana itu merupakan bahan protein yang asas yang sangat penting, melebihi kepentingan untuk membeli daging, ikan ataupun ayam misalnya. Jadi itu sasaran. Kalau itu sasarannya, dan kita mesti bekerja all out memastikan harga telur ayam tidak meningkat atau menurun. Dan kalau itu dapat dilakukan segera, kita akan melihat kesan menyeluruh.
Jadi kita perlu data mikro untuk setiap isi rumah. Setiap isi rumah 33 juta orang, kita perlu ada data mikro dan daripada situ kita boleh perincikan untuk menentukan siapa yang perlu bantuan, apa bantuan yang diperlukan, berapa banyak bantuan, dan kita tidak melakukan subsidi secara umum seperti sekarang. Ya, kalau kita imbas sedikit, agensi mana Prof rasakan yang perlu menjuarai mendapatkan data mikro ini? Kerana kalau kita rujuk MySejahtera misalnya, mungkin Kementerian Kesihatan menjadi tuan rumahnya, tetapi juga akan dilihat bagaimana data-data yang dicerap oleh JPN ataupun JKM misalnya dengan senarai e-Kasih ataupun penerima zakat ataupun penerima bantuan-bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi nampaknya ia berselera. Tetapi kita tidak boleh kompromi tentang data ini. Kalau DOSM boleh buat data-data berkaitan dengan pelbagai hal ekonomi dan juga sosial negara, mengapa tidak di bawah Jabatan Perangkaan ataupun Jabatan Ekonomi ini ataupun EPU ini boleh menjadi satu sumber data raya kita? Betul, saya setuju Tuan Haji. Sebenarnya dia perlu dijuarai oleh mungkin Menteri Ekonomi bersama Jabatan Statistik dengan sokongan semua pihak. Kementerian Kesihatan dengan MySejahtera, Jabatan Zakat dan sebagainya. Kalau ini boleh dilakukan, sebenarnya dia dapat menyelesaikan bukan saja masalah subsidi sekarang, masalah ekonomi juga akan dapat dilihat dengan lebih jelas kalau jabatan ataupun kalau Menteri Ekonomi mempunyai data seperti ini yang boleh digunakan untuk merancang ekonomi kita dalam masa 10 tahun hadapan. Sekarang ni masalah ekonomi kita yang besar ialah masalah uh, inclusivity atau keterangkuman. Bagaimana memastikan strategi ekonomi mencapai matlamat keterangkuman, bukan lagi matlamat pembangunan, kadar pembangunan yang pesat, kerana kita telah berkembang pesat lebih dari 60 tahun sejak merdeka dan ini masanya untuk kita memastikan pembahagian yang setimpal, seimbang bagi setiap warga. Ya, Prof, akhir sekali. Ini saya rasa memerlukan ajakan paradigma dan juga perspektif rakyat berkaitan dengan ekonomi dan juga kos sara hidup. Kita bercerita tentang subsidi, kita bercerita tentang harga murah. Dua perkara ini yang selalu menjadi perdebatan kita, tetapi kita jarang untuk mengangkat bahawa untuk memberi satu pendapatan yang munasabah ataupun pendapatan yang adil itu adalah jawapannya. Tadi Prof sudah mengatakan kita sukar untuk menurunkan harga, kita sukar untuk menyelesaikan isu harga barang. Tetapi apabila kita addicted ataupun ketagihan dengan subsidi dan juga ketagihan dengan harga murah, kita seolah-olah akan menjadi sebuah negara dunia ketiga. Pandangan Prof? Ya betul. Terima kasih Tuan Jeneral. Sebenarnya kita perlu mempunyai satu strategi yang jitu untuk menangani pendapatan kita. Pendapatan kita tidak banyak bertambah dan di Malaysia majikan hanya berkongsi 35% daripada jumlah hasilnya berbanding dengan di negara maju sampai 60%. Dan kemudian alasannya ialah kerana produktiviti kita rendah. Jadi kita perlu menangani masalah produktiviti. Kalau itu masalahnya, kita menangani masalah itu. Misalnya ada 60% daripada kumpulan pekerja di Malaysia adalah kumpulan yang tidak berkemahiran. Jadi kerana dia merupakan unskilled worker, gajinya memang rendah. Dan ini menjerat kita dalam jerat kelas menengah tadi. Jadi kalau kita boleh melonjakkan mereka, menolak mereka keluar daripada kumpulan tidak berkemahiran menjadi kumpulan berkemahiran dan berkemahiran tinggi. Ini memerlukan pelaburan. Saya sudah anggarkan ada 10 juta orang yang memerlukan latihan dan ini mungkin memakan belanja 30,000 satu orang. Jadi kita perlu 300 bilion. Tapi ini tidak perlu dilibatkan 1 tahun. Dalam tempoh 5 tahun, kita akan mendapati dalam masa 5 tahun, warga Malaysia semuanya akan keluar daripada jerat kecerdasan. InsyaAllah. Okey,
Menarik perbincangan kita pada malam ini. Soalan saya susah juga pada Prof, tetapi mudah-mudahan penonton faham dan apa yang ingin kita bawa dalam perbincangan ini, kerana sudah sampai masanya kita melihat secara the whole ecosystem dan inklusif sifatnya dalam menangani kos sara hidup ini, dan juga peranan kerajaan, peranan Perdana Menteri, peranan agensi dan juga rakyat kita seperti kita sendiri, Prof. Terima kasih Prof Emeritus Datuk Dr. Berjaya Bradai, Profesor Ekonomi di Uni Razak. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.